Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kedudukan ilmu dan juga iman? Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Ahzab telah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat mereka di kalangan kamu yang beriman, dan begitulah juga mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan beberapa darajat melebihi orang yang lain. At-Tabari di dalam tafsirnya telah menerangkan ayat ini bahawa ianya berasaskan kepada dua perkara, iaitu iman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang dituntut dengan bertujuan menyuburkan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di atas dasar itu, segala tujuan dan niat kita menuntut ilmu perlulah berdasarkan kepada yang pertamanya iman pada Allah Subhanahu wa taala, dan ke mana juga ilmu itu dibawa perlu juga kepada ilmu yang bertujuan, yang bermanfaat dalam menyuburkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Profesor Naqib Al-Atas di dalam membawakan ideanya berkenaan falsafah Islamisasi ilmu telah menekankan di antaranya bahawasanya kesemua ilmu adalah berasal daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kesemuanya perlu digunakan bagi memikirkan kebesaran Allah. Ilmu yang beliau bahagikan kepada ilmu wahyu, dan begitu juga dengan ilmu sains ataupun ilmu tabi'i ataupun ilmu kajian alam. Pada hakikatnya kedua-duanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu wahyu diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu tabi'i merupakan ilmu kajian berkenaan bagaimana keadaan penciptaan dan pengurusan Allah Subhanahu wa taala berkenaan alam ini. Maka hakikatnya kedua-dua ilmu ini adalah daripada Allah, maka ianya perlu digunakan untuk menyuburkan kembali iman pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, soalan yang keduanya berkenaan dengan apakah manfaat dan tujuan ilmu. Ilmu apabila kita mempelajarinya, niat kita yang pertama adalah perkara-perkara itu perlulah boleh dimanfaatkan untuk kebaikan di akhirat kelak. Kerana daripada hadis-hadis baginda sallallahu alaihi wasallam jelas menunjukkan bahawa ilmu dikategorikan kepada ilmu yang bermanfaat dan juga ilmu yang tidak bermanfaat. Maka bukan kesemua ilmu itu dikira sebagai bermanfaat. Ada ilmu yang jikalau dicari, ada ilmu yang jikalau diperbahaskan dengan lebih mendalam tidak membawa manfaat dunia dan akhirat, dan jenis-jenis ilmu inilah yang perlu kita hindari. Adapun ilmu yang berguna dan ilmu yang berfaedah adalah ilmu yang memberikan kemanfaatan kepada akhirat kelak, ataupun dalam erti kata lainnya sebagaimana yang disebutkan tadi, ilmu yang dapat menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan pengetahuan keduniaan kita untuk mendapatkan kedudukan di akhirat yang lebih baik. Adapun perkara yang ketiga, apakah pesanan bagi para pelajar dan juga pesanan kepada guru? Saya kira satu perkara yang baik untuk kita lihat dan fikirkan semula adalah berkenaan dengan falsafah pendidikan negara kita sendiri. Kalau kita melihat kepada falsafah pendidikan negara, ianya menekankan kepada tujuan pendidikan negara ini adalah untuk melahirkan apa yang dikenali sebagai insan kamil, iaitu pelajaran yang berdasarkan kepada soal ketuhanan, pelajaran yang bukan saja berdasarkan kepada ilmu dan mata pelajaran itu sendiri, tetapi pendidikan yang memberikan seseorang itu impak kesan kepada akhlaknya, kepada sasiah yang luhur, kepada peribadi yang murni dan sebagainya. Maka ini falsafah pendidikan negara. Oleh disebabkan sedemikian, para guru dan juga para pelajar bersama apabila memulakan perjalanan untuk menuntut ilmu perlu menumpukan kepada perkara ni, bahawasanya ilmu bukan sekadar markah yang dapat kita lihat di atas kertas-kertas peperiksaan sahaja. Di dalam sistem pendidikan kita yang menekankan peperiksaan, ini satu perkara yang baik. Tetapi perkara yang perlu kita perhatikan bahawasanya tuntutan ilmu bukanlah kepada markah, bukanlah kepada grade yang tertulis di atas kertas peperiksaan saja. Walaupun tidak dinafikan kecemerlangan tersebut sangat-sangat diinginkan oleh pelajar sendiri, oleh ibu bapa pelajar dan juga oleh para guru yang juga merupakan ibu bapa kepada pelajar-pelajar. Tetapi kita perlu tumpukan bahawasanya konotasi yang menekankan bahawasanya seseorang yang mempunyai markah yang tinggi, seseorang yang mempunyai grade score yang tinggi, maka dia adalah insan yang baik. Itu satu konotasi yang salah. Itu satu konotasi yang perlu kita perbaiki, kerana jikalau semata-mata seseorang itu mampu menjawab dengan baik di dalam peperiksaan, itu tidak menjadikannya, itu belum menjadikannya insan kamil sebagaimana yang disebut di dalam falsafah pendidikan negara. Maka bagi para pelajar,
sama ada di sekolah ataupun di bangku universiti, pesanan daripada saya ialah tuntutlah ilmu dengan tujuan untuk memikirkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ingat bahawasanya apa-apa ilmu yang kita tuntut, jikalau tidak memberikan impak kepada peribadi dan akhlak kita, maka itu bukanlah ilmu yang berguna, bukanlah ilmu yang bermanfaat. Begitu juga pesanan kepada para guru, didiklah anak-anak bukan semata-mata untuk menjawab peperiksaan. Kerana pada masa kini kita melihat sebahagian masyarakat yang menekankan bahawasanya sekolah yang mempunyai grade purata yang paling tinggi adalah sekolah yang melahirkan insan yang terbaik. Seolah-olah sedemikianlah. Sedangkan bukan itu tujuannya. Pendidikan kepada anak-anak selain daripada markah peperiksaan yang tidak dinafikan adalah untuk membentuk mereka menjadi insan kamil, ataupun di dalam erti kata lain menjadikan mereka hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, yang menyumbang kembali kepada agama, menyumbang kepada masyarakat, menyumbang kepada dirinya sendiri, dan sebagaimana yang disebutkan tadi, menggunakan peluang keduniaannya untuk manfaat akhirat yang lebih baik. Sekian saja daripada saya. Kita akan bertemu di dalam slot akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.